Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Ta'ala kurniakan lagi kita taufik dan mudah-mudahan Allah terus menerus mengurniakan kita taufik dapat kita bersama-sama dan kita dapat kita dapat menambahkan lagi kenal kita kepada Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kenal itu bukan hanya semata-mata di akal fikiran kita, tapi kenal dengan hati nurani kita. Dan mudah-mudahan bila kita makin kenal Nabi SAW, kita makin bertambah cinta pada baginda dan kita dapatlah bangkit bersama dengan baginda SAW. InsyaAllah terus kita straight pada hadis kita yang berikutnya pada pagi ini. InsyaAllah hadis yang ke 5 ya. Hadis yang kelima. Hadis yang keempat ni kita dah baca hari tu. So hadis yang kelima insyaAllah pada pagi ni masih lagi bincang bab niat, ikhlas, kan, keikhlasan ataupun bab berkaitan dengan keikhlasan ataupun kira bab yang awal-awal lagi lah daripada kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita pergi pada hadis yang kelima. Bisanadin muttasilin anil Imam Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid daraini amin. قال وعن أبي يزيد معد بن يزيد ابن الأخنس وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري. Okey. Hadis ni kata apa? Dia hadis yang kalau kita baca ni kita rasa lucu pun ada, kan? Kelakar-kelakar pun ada. Bukanlah kelakar tu maksudnya kelakar yang tak baik okey, apa dia? Daripada Sayyidina Yazid, daripada Abi Yazid, Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum. Kenapa anhum? Kenapa ramai dekat situ? Ramai sebab kenapa jadi biru? Okey. Dia nak hilangkan dia punya pilihan tu. Okey, bagi biru ke atas. Daripada Abi Yazid, Ma'ni bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum. Kenapa radhiyallahu anhum? Sebab tiga-tiga ni adalah sahabat Nabi SAW. Ma'ni ni adalah sahabat yang muda, Yazid, kemudiannya Akhnas. Dikatakan mereka bertiga sama-sama berbai'ah. Datuk, anak dengan cucu kan. Sama-sama berbai'ah. Semua berbai'ah pada Nabi SAW sekaligus. Wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Sahabiyun maksudnya sahabat Nabi SAW lah. Okey. Kejap. Mana conteng-conteng ni? Okey. Okey, jadi so tiga orang kat sini kan sebenarnya, Abi Yazid wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid. So sahabat yang kat sini nama dia Ma'ni. Ma'ni itu nama orang Ma'ni. Okey. Itu sahabat Nabi SAW. Kemudiannya so kat sini ada Ma'ni, kemudian Yazid, kemudian Akhnas.
3 orang. So, tiga-tiga ni sahabat Nabi SAW. Yang riwayatkan hadis ni yang cucu ni lah, Ma'ni ni. Okey, apa kata beliau? Kana abi Yazidu. Bapa aku Yazid, kan? Dulu ni bapa aku namanya Yazid. Yazid ni bapa dia lah. Akhraja dananir, mengeluarkan beberapa dinar. Dananir plural kepada dinar lah. Jadi ada beberapa dinar, yatasaddaqu biha. Okay, yatasaddaqu biha, bersedekah dengannya. Jadi apa namanya, Yazid ini keluarkan duit dia nak bersedekah. Fa wada'aha inda rajulin fil masjid. Lalu beliau meletakkannya pada seorang lelaki di masjid. Faji'tu, maka aku pun datang. Faji'tu ni aku datang ni, siapa dia ji'tu ni? Aku ni siapa? Maknanya Ma'ni lah yang meriwayatkan hadis ni. Fa akhadtuha, maka aku pun mengambilnya. Ambil apa? Ha ni balik pada dinar ni lah. Aku mengambillah dinar-dinar itu. Aku pun ambil duit-duit tu. Aku ambil. Fa ataituhu biha, kemudian aku pula balik. Aku pun datang pada bapa aku dengan duit-duit tu. Dah lah dia ambil, lepas tu dia pergi pula pada bapak dia. Dia tunjukkan pula, dia kata, "Bapak, saya dah ambil duit tu," kan. Maka beliau berkata, beliau kat sini bapa beliau lah, Yazid ni lah, kan. Sayyidina Yazid kata, "Wallahi ma iyyaka aratu." Demi Allah, bukan engkau yang aku nak. Maksudnya bukan aku nak bagi pada engkau. Yalah, maksudnya kita pun tahulah, maknanya bukanlah niat sedekah tu pada engkau. Maknanya kalau nak bagi pada engkau, dah lama aku boleh bagi. Tak adalah bawa pergi kepada masjid pula kan. Nak bawa pergi ke masjid buat apa kalau macam tu. Jadi fa khasamtuhu ila Rasulillah SAW. Aku pun bawa mengadu benda ni pada Rasulullah SAW. Oh, dia tak puas hati. Kan, aku pun bawa ke Rasulullah SAW. Lalu baginda berkata, baginda bersabda, "Laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an." Apa dia? Bagi engkau apa yang kau berniat wahai Yazid, dan bagi engkau apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Okey. So dekat sini kita tengok Nabi SAW memberikan solusi yang cukup lengkap. Wahai Yazid, kau dah dapat dah apa yang kau niatkan. Kau niat apa tadi? Kau niat memang betul-betul kerana Allah, memang kau nak bersedekah. Bukan kau nak bagi pada anak engkau saja macam tu, tapi memang kau nak sedekah pada ramai orang dekat masjid. Jadi kau dah dapat dah pahala apa yang kau niatkan tadi. Laka ma nawaita, bagi engkau apa yang kau berniat. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Untuk Ma'an pula, engkau boleh ambil apa yang engkau ambil. Bagi engkau apa yang kau ambil. Maksudnya milik engkau lah. Kalau engkau dah ambil duit tu, itu memang kau punya lah. Sebab dalam fiqah pun memang kita jelas benda tu. Sebab bapak dia letak dekat orang kat masjid tu untuk siapa-siapa yang masuk masjid. Dah anak dia yang masuk masjid, anak dia berhak lah untuk ambil. Kan? Bukan ni kira kata apa, nepotism ke apa benda, tak. Memang dia berhak, memang dia layak kan untuk mengambilnya. Jadi memang patutlah dia ambil. Gitu je lah. Dia bukan patut, maknanya dia boleh. Dia boleh ambil. Dan antara pengajaran daripada hadis ini juga adalah sedekah yang berbentuk tatawwu', berbentuk sukarela, bukannya wajib, iaitu zakat. Zakat tu dipanggil sedekah yang wajib, sedekah wajibah. So kalau yang berbentuk zakat lain. Kalau berbentuk zakat, kita tak boleh bagi kepada kita punya anak cucu. Berbanding dengan kalau sedekah ataupun infak yang biasa-biasa, yang berbentuk bukan benda yang wajib. Kalau bukan berbentuk wajib, tak ada masalah kan, untuk bersedekah ataupun berinfak ataupun memberi hadiah kepada anak cucu. Tak ada masalah. Itu beza dia antara duanya. Jadi kat sini kan anak dia ambil dan Nabi SAW kata okey, tak ada masalah. Sebab benda tu bukan zakat. Kalau zakat tak boleh lah bapak bagi pada anak. Mana boleh zakat bapak bagi pada anak? Bapak pun kata pelicit lah kat situ. Kan, dia instead of dia bagi nafkah, dia bagi zakat. Jadi jimat duit dia. Tak boleh lagi tu. Okey. Manakala satu lagi pengajaran daripada hadis ini adalah laka ma nawaita. Bagi engkau apa yang kau dah berniat. Dekat sini ni menunjukkan bahawasanya seseorang yang memberikan sedekah, dia dah dapat pahala walaupun sedekah itu jatuh kepada orang yang
layak ataupun tak layak, tak kisah. Kata kalau contohnya anak dia tadi kaya kan. Katalah, yalah bapak dia kaya. Anak tu patutnya tak perlulah kepada sedekah tu. Jadi anak dia bila ambil, tak kisah orang yang ambil tu orang yang mampu ke, orang yang tak mampu ke. Contoh macam kita kata apa, ada scammer kan, scammer, ataupun ada sindiket yang minta sedekah ni. Jadi bila kita bagi atas niat kita yang baik, maka dah dapat pahala. Laka ma nawaita, bagi engkau apa yang kau niatkan. Itu konsep dia. Kena ingatlah perkataan ni sebenarnya, laka ma nawaita, dan engkau, bagi engkau apa yang kau niatkan. Jadi walaupun tersalah orang kita bagi. Dan ada orang kadang bagi pada orang yang kaya, kadang dia bagi sedekah. Kan? Tak sengaja, kan? Tak sengaja, patutnya bagi sedekah pada orang yang susah lah kan. Tapi dah dapat pahala. Pahala tu dah dapat. Okey. Antara pengajaran daripada hadis ni juga adalah boleh kita wakilkan orang untuk membagi-bagi sedekah. Macam kita bagi pada NGO kan, bagi pada Fajar Sisters untuk edarkan kita punya sedekah ataupun apa-apa yang kita nak bagi pada orang dan sebagainya kan. Kat sini kan dah ditunjukkan contoh. Yazid Ibn al-Akhnas ini, beliau memberikan seseorang untuk bagi-bagikan sedekah beliau kat masjid. Dan satu lagi pengajaran dekat sini adalah anak bila bawa bapak dia kepada pengaduan tu kan, mengadu pasal bapak tu dekat Nabi SAW itu taklah dipanggil sebagai menderhaka. Sebab apa? Sebab dia nak mengetahui kebenaran, dia nak tahu apa hukum. So bila dia nak tahu hukum, namanya macam mana ni bapak aku tak bagi ni, aku dah ambil duit ni, macam mana duit ni, boleh ke aku ambil terus? Ke aku kena pulangkan balik pada bapak aku? Jadi dia nak tahu hukum sebenarnya. Jadi oleh kerana untuk mengetahui kebenaran, mengetahui hukum tu semua, maka tidak ada masalah. Dia tak adalah jadi derhaka lah kau ni, bapak kau jangan tak bagi kau ambil, janganlah ambil. Kan? Bagilah balik pada bapak tu. Tidak. Kan? Dia boleh bawa kepada pengaduan kepada hakim ataupun kepada mufti, sebab dia ingin mendapat penjelasan apa yang benar. Begitu saja. Okey. Tak termasuk dalam derhaka lah. Okey. Itu antara pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis yang kelima. Hadis yang ke-6. Dia yang ke-6 ni dia panjang sikit. Dia mungkin sempat 2 hadis je pagi-pagi ni. InsyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi anhu qala wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu ta'ala anhu ahadil asharatal mashhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'am hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi min al-waja' ma tara wa ana dhumal wa la yarithuni illa ibnatun li afa tasaddaqu bi thuluthi mali qala la qultu fashatru ya Rasulullah faqala la qultu fa thuluthu ya Rasulullah qala ath-thuluthu wath-thuluthu kathir aw kabir innaka antadhara warathataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas wa iyyaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdat به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البأس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه. Okay. Okey, cerita ni, hadis ini berkaitan dengan seorang sahabat yang sangat-sangat mulia, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ni salah seorang yang dijanjikan syurga
Dekat sini disebutkan wa'an Abi Ishaq ibn Abi Waqqas. Dekat yang buku yang ni kan, dia Sayyidina Sa'ad, mungkin tertinggal perkataan Sa'ad kat situ, ataupun kalau ditinggalkan pun tak ada masalah, sebab nama yang samalah. Sayyidina Sa'ad, gelaran beliau Abi Ishaq. Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardhah, seorang sahabat Nabi SAW yang disebutkan salah seorang yang pertama masuk Islam sebenarnya. Salah seorang yang awal sekali masuk Islam, bahkan disebutkan ada riwayat mengatakan beliau ni orang nombor 3 masuk Islam. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Maknanya selepas daripada Sayyidatina Khadijah dan juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ada riwayat mengatakan beliau orang yang ketiga masuk Islam. Ada kata waktu tu umur beliau dalam 24 macam tu. Ada yang kata umur beliau 19 tahun. Kalau ikut riwayat yang beliau sendiri sebut, beliau kata aku masuk Islam ketika mana umur aku 19 tahun. Jadi senang ceritanya umur muda lah, usia muda. Dan Sayyidina Sa'ad ini terkenal dengan kehebatan beliau dalam memanah. Beliau ni dua benda yang memang tepat. Memang tepat pada sasaran. Satu, panahan beliau. Satu lagi ada doa beliau. Sayyidina Sa'ad ni dua benda yang tepat, memang kena pada sasaran. Doa dan juga panah. Sampai memang panah beliau tu, memang beliau ni pemanah yang paling hebatlah di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan ringkas ceritanya, beliau dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Beliau berperang bersama dengan Nabi SAW dalam semua peperangan bersama dengan Nabi SAW. Dan beliau ni orang yang kaya, ada istana dan sebagainya. Bila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nak hantar pasukan perang semua ke tempat-tempat yang lain, beliau juga terlibat, bukan pada zaman Nabi SAW sajalah, maknanya zaman Sayyidina Umar pun beliau terlibat dalam peperangan demi peperangan, termasuklah membuka apa yang dipanggil sebagai perang Qadisiyah, perang melawan Parsi kan, perang melawan tentera-tentera Parsi yang begitu hebat tu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas antara panglima perang ketika tu. Dan apa lagi cerita tentang Sayyidina Sa'ad ni? Zaman Sayyidina Umar juga beliau pernah dilaporkan ada orang adu kata Sayyidina Sa'ad ni tidak adil waktu jadi gubernur, kan, kata dia tak adil, dia berlaku zalim lah senang ceritanya, tak adil dalam pemberian dan sebagainya ketika mana menjadi gubernur. Lalu Sayyidina Umar suruh cek kan betul ke tidak dan sebagainya, sebab Sayyidina Umar pun susah lah tak percaya, biar betul Sayyidina Sa'ad ni orang yang hebat macam ni kan. Jadi pergi cek, tanya satu masjid, tanya satu masjid dekat kampung-kampung kat situ, semuanya mengatakan Sayyidina Sa'ad ni baik orangnya. Sampailah kepada satu kampung, pergi pada satu masjid, ada satu orang je yang kata, ya betul, dia kata Sa'ad ni memang masalah lah. dia memang zalim ataupun memang tidak berikan dengan adil. Sampai gitu sekali. Jadi dah tahulah siapa sebenarnya orang yang mengadu kepada Sayyidina Umar tadi. Dan Sayyidina Sa'ad waktu tu apa Sayyidina Sa'ad buat? Sayyidina Sa'ad terus berdoa. Sayyidina Sa'ad berdoa, ya Allah, kalaulah orang itu orang yang penipu, kan, orang tu orang yang menipu, maka panjangkan umur dia, panjangkan kefakiran dia, dan dedahkanlah dia kepada fitnah. Dahsyat doa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Sampailah bila dah lama lepas tu, ada orang jumpa seorang tua sangat, dahsyat sangat. Dia kata apa? Dia selalu bercakap benda yang sama, dia ulang-ulang, dia kata aku ni orang tua yang difitnah dan aku ni terkena doa Sa'ad. Dan memang Sayyidina Sa'ad ni ceritanya yang kita sebut, dia punya panah dia tepat, doa dia pun tepat. Memang makbul lah doa-doa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Dan Sayyidina Sa'ad akhir sekali meninggal dunia di Madinah, dan beliau adalah orang yang terakhir sekali di kalangan muhajirin yang meninggal di Madinah. Banyak sahabat Nabi SAW antara yang paling akhir, bukan antara, memang yang paling akhir di kalangan muhajirin yang meninggal di Madinah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi
riwayat hadis daripada beliau pun banyak sebab beliau adalah awal sekali masuk Islam, meninggal dunia pula last sekali di kalangan muhajirin. Jadi memang sangat banyaklah beliau boleh menurunkan dan memberikan hadis-hadis Nabi SAW. Okey, apa kisah yang dekat sini kita ringkas-ringkaskan dah pukul 8.30 pun. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Dan telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi aku pada haji wada'. Waktu tahun haji wada' tu Nabi SAW ziarah aku tahun haji wada', maknanya tahun yang terakhir sebelum Rasulullah wafat itulah, tahun ke-10 hijrah itulah, dengan sebab satu sakit yang menimpa aku dengan sangat teruk, dengan ishtaddabi, dan dahsyat sangat apa sakit tu pada aku, sakit sangat-sangat. Kemudiannya aku pun berkata, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja' ma tara. Wahai Rasulullah, Tuhan tengoklah apa penyakit yang sampai gini sekali kena pada aku. Balagha bi minal waja', sampai kepada aku sakit macam ni, sakit sampai gini sekali wahai Rasulullah. Hadis ni kita ambil terus pengajaran. Antara pengajarannya adalah bila orang sakit dia boleh mengadu sakit sebenarnya. Dia tak adalah maknanya mengatakan orang kalau mengadu sakit jadi haram ke, tidak. Walaupun yang lebih afdal adalah kita menyembunyikan sakit kita tak ceritakan pada orang, tapi kita boleh menyebutkan kepada lagi-lagi pada orang yang rapat dengan kita, orang yang dekat dengan kita, kan? Itu tak ada masalah. Ini contoh yang dilakukan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri. Sayyidina Sa'ad mengadu pada Nabi SAW, Rasulullah, aku sakit sangat. Tapi dia ada hikmah juga lepas tu. Sayyidina Sa'ad rupanya nak bagi tahu apa? Dia takut dia meninggal dunia waktu tu. Walaupun beliau meninggal dunia lambat lagi lepas tu. Dia takut lepas tu dia meninggal. Jadi dia terus kata, wa ana zu malin, dan aku ni pula ada harta. Ni kita kata tadi, Sayyidina Sa'ad ni orang kaya. Aku ni ada harta. Wala yarithuni illa ibnatun, dan tidaklah mewarisi aku melainkan seorang anak perempuan. Maknanya dia ada anak perempuan seorang. Waktu tu sebenarnya sebab Sayyidina Sa'ad ni lepas-lepas tu banyak anak lah. Sayyidina Sa'ad ni sebenarnya banyak anak. Ishaq tu salah seorang anak dia sebab nama beliau Abi Ishaq. Jadi waktu tu beliau kata, tidaklah mewarisi aku melainkan seorang anak perempuan aja. Aku ada waris seorang aja. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Adakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 harta aku? Mali 2/3 harta aku. Maka Rasulullah kata, la, jangan. Jangan 2/3, jangan. Lalu dia tanya lagi, kalau separuh, fasyatru, kalau separuh wahai Rasulullah. Rasulullah SAW jawab, la, jangan, tak boleh. Fasulusu ya Rasulullah, dia tanya lagi, kalau 1/3? Maka Rasulullah SAW jawab, as-sulusu wa-sulusu katsir au kabir. 1/3 boleh, tapi 1/3 tu banyak, ataupun besar. 1/3 tu pun dah dikira besar. Kemudian Nabi SAW bagi hikmah dia. Apa dia? Innaka antazara warasataka aghniya'a. Sesungguhnya engkau, kalau engkau meninggalkan anak-anak engkau dalam keadaan kaya raya, lebih baik lagi daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan meminta-minta, yatakaffafunan nas, terpaksalah minta orang sana sini, minta tolong orang sana sini, minta rahmat daripada orang sana sini, kan? Kerana sesungguhnya, demi sesungguhnya engkau tidaklah memberikan satu nafkah yang kau berharapkan keridaan Allah, melainkan engkau mendapat pahala ke atasnya, hatta kalau engkau memberikannya ke dalam mulut isterimu sendiri. Fi imra'atik. Fi yang pertama ni dalam. Ni fi yang pertama ni di. Di kan kita kata, ataupun di dalam. Fi yang kedua ni maksudnya mulut. Jadi bukan salah kat situ jadi fi imra'atik. Dalam mulut isteri kamu. Maknanya kalau kamu bagi pada isteri kau pun bagi makanan lah kan. Dalam mulut nak bagi apa? Bagi makanan lah. Itu pun kau dapat pahala sedekah. Jadi maknanya sedekah ni bukan pada orang lain aja dapat pahala. Hatta kalau kita bagi pada keluarga kita, pada anak isteri kita pun dah dapat pahala. Itu nak tunjuk. Yang pentingnya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapat keridaan Allah. Yang tadi itulah. So point paling utama dekat sini, hadis yang berkaitan dengan tajuk kita ni adalah tabtaghi biha wajh Allah. Dan kau hanya mengharap wajah Allah. Maksudnya kau mengharap pahala daripada Allah, nak mengharap redha daripada
Allah Ta'ala. Okay, itu yang poin paling utamalah daripada hadis ni. Kemudiannya, yang sambungan daripada tu dia lebih kepada apa yang Nabi SAW ada perkhabaran ghaib sebenarnya kat sini. Lalu Sayyidina Sa'ad tanya pada Nabi SAW, adakah saya akan ditinggalkan di Mekah bila sahabat-sahabat saya pulang? Ukhallafu ba'da ashabi. Ukhallaf, aku akan ditinggalkan. Berada dia sakit kan? Jadi adakah aku akan ditinggalkan selepas sahabat-sahabat aku semua balik ke Madinah lah? Innaka lan tukhallaf. Nabi SAW jawab, tak, engkau tak akan ditinggalkan. Tak apa, engkau tak kena tinggal, jangan takut, jangan risau. Kau tak kena tinggal kat Mekah ni, kau dapat balik semula ke Madinah. Fata'amala amalan tabtaghi bihi wajah Allah. Maka engkau pun dapat beramal dengan amal yang engkau hanya mengharapkan redha Allah. Lagi sekali kan, betul-betul engkau dapat beramal dengan semua kerana Allah. Illa zdatta bihi darajatan wa rif'atan, melainkan engkau akan akan dapat kedudukan yang lebih tinggi, kan? Akan bertambah. Izdatta maksudnya bertambahlah engkau dengannya, dengan amalan tadi, darajatan, kedudukan, warifatan, dan ketinggian. Maksudnya makin bertambahlah ketinggian dan kedudukan engkau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya beramal dengan amal soleh yang berharap redha Allah semata-mata, harap pahala daripada Allah semata-mata, maka Allah akan angkat darjat. Itu antara pengajaran hadis ni. Kemudiannya, wala'allaka an tukhallafa hatta yantafa'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Dan kalaupun kau ditinggalkan, tadi dah sebut kan, memang kau takkan kena tinggal, tapi kalaupun kau kena tinggal, kau kena ingat, kalau kau kena tinggal pun, orang akan dapat manfaat dengan kau. Orang dapat manfaat dengan kau, dan ada juga yang akan dapat mudarat. Memang akan ada juga dapat mudarat. Banyak orang jahat lah akan dapat mudarat. Orang yang nak dapat kebaikan akan dapat kebaikan dengan Sayyidina Sa'ad. Banyak saat kau jangan risau. Kau dapat balik, jangan risau. Tapi kalau kau tak balik pun, kalau kau duduk kat Mekah ni pun, banyak orang akan dapat manfaat dengan kau. Kemudiannya, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ini doa Nabi SAW. Ya Allah, sempurnakanlah bagi sahabat-sahabat aku hijrah mereka. Dan teruskan, maknanya komplitkan, amdi, dan teruskan hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim. Jangan engkau terbalikkan mereka. Maknanya biarlah mereka berhijrah ni hijrah yang berterusan sampailah mereka meninggal dunia. Mereka terus atas Islam. Lakinnal ba'isu Sa'd bin Khawlah. Tetapi yang rugi adalah Sa'ad ibn Khawlah. Itu kata Nabi SAW. Sebab disebutkan kat sini, yarthi lahu Rasulullah. Ini bukan hadis, bukan kata Nabi SAW. Ini perawi kata. Yarthi lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Nabi SAW berasa kesian kepada beliau kerana Sa'ad bin Khawlah ini meninggalnya di Mekah. Meninggalnya di Mekah disebutkan bahawasanya kerana beliau telah Islam tetapi beliau tidak berhijrah. Sa'ad bin Khawlah ni. Ada juga yang kata bahawasanya beliau dah hijrah dah. Bahkan sempat perang Badar sekali. Cumanya lepas tu beliau balik semula ke Mekah. Beliau balik semula ke Mekah dan meninggal kat Mekah. Jadi kenapa yang Nabi SAW rasa kesian tu? Sebab hijrah tu dia tak dapat. Dengan sukarela dia balik semula ke Mekah dan dia meninggal kat Mekah. Bukan dia jadi kafir ke apa, tak, nauzubillah. Cuma Nabi kesianlah. Maksudnya hijrah dia tak berterusan lah kat situ. Hijrah ni biarlah sampai mati. Macam kita lah, macam kita nak berubah kan. Berubah jadi orang yang baik. Kita doakan mudah-mudahan perubahan kita tu kekal lah sampai kita mati. Bukanlah perubahan yang sementara. Kan berapa ramai orang yang berubahnya sekejap aja. Lepas tu patah balik. Jadi kita harapkan perubahan itu berterusan. Maka doa Nabi SAW, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Itu doa Nabi SAW berkaitan dengan hijrah para sahabat. Sebenarnya yang ini juga antara doa yang kita boleh baca untuk sahabat-sahabat kita yang baru berubah. Antara doa dia. Okey, kat sini Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Walaupun zaman Nabi SAW hijrah tu dari Mekah ke Madinah, tapi termasuk jugalah segala macam bentuk hijrah yang ada selepas daripada
kewafatan Nabi SAW yang kita dah baca pun pada minggu lepas kan. Okay, jadi cukup setakat tu insya-Allah. Untuk pagi ni kita jumpa balik minggu depan insya-Allah dengan hadis yang ketujuh pula. Kan, jadi hadis yang keenam ni banyak pengajaran kita dah baca pun tadi, antaranya adalah beramal hanya semata-mata kerana menghadapkan redha Allah, kan, meninggalkan anak-anak tu biarlah dalam keadaan yang lebih kaya tu lebih baik daripada kita meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, papa kedana. Walaupun kita nak bersedekah, kita ingat maksudnya kita bagi pada anak pun, anak-anak kita pun termasuk dikira sebagai pahala sedekah tu dapat juga, kan, bukannya kita tak dapat. Dan juga antara pengajaran daripada apa dia tak ikut sekali. Okay. Antara pengajarannya juga adalah betapa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini memang telah ditunjukkan kebaikan ataupun dijanjikan kebaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup setakat tu insya-Allah untuk pagi ni kita sudahi dulu dengan doa lah insya-Allah. Ada soalan ke? Kadang-kadang ada soalan dekat Facebook hari tu tak baca kan. Tapi tak apalah, sebab sekarang dah 8.40 dah. Jadi kita continue next week je lah. InsyaAllah kalau ada soalan pun minggu depan lah baru kita baca insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dzakar. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخلا اتقيا علماء نهض بالخير نكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم برضا منك العيون وقل عنا ربنا كل الديون قبل ان ياتنا رسول المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر صلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء على الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب والصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Seronok pagi-pagi ni dapat mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Ustaz, boleh ke kita katakan yang Sayyidina Sa'ad tu, beliau Rasulullah SAW kata tak ditinggalkan, memang beliau tak ditinggalkan sampai beliau menjadi orang yang terakhir muhajir yang meninggal ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan kepada semua yang hadir. InsyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.